Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Azila binti Cik Ahmad dan hari ini saya akan membentangkan tajuk dua iaitu soalan pertama, huraikan senario masalah disiplin murid di sekolah masa kini dan soalan kedua, huraikan punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah serta tanggungjawab guru. Soalan yang pertama, huraikan senario masalah disiplin murid di sekolah masa kini. Mengikut DBP, disiplin merujuk kepada latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Mengikut Muksun Sang, pada peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan untuk mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman ataupun ganjaran. Masalah disiplin yang sering berlaku di sekolah. Terdapat 4 masalah disiplin yang sering berlaku di sekolah. Yang pertama ialah jenayah, yang kedua ialah kelakuan negatif, yang ketiga ialah membolos dan yang keempat ialah menipu. Untuk masalah disiplin yang pertama iaitu jenayah, contoh-contohnya ialah merosakkan harta benda sekolah, mencuri, berjudi, memeras ugut, penyalahgunaan dadah dan juga merokok. Untuk kesalahan yang kedua iaitu kelakuan negatif, contohnya ialah berambut panjang, tidak menghormati guru, bercakap kasar, membuli, membuat bising. Untuk masalah disiplin yang ketiga iaitu membolos, contoh-contohnya ialah ponteng kelas, ponteng sekolah serta aktiviti kokurikulum dan makan di kantin semasa waktu pembelajaran sedang berlangsung. Dan untuk yang terakhir sekali, contohnya ialah meniru dalam ujian dan peperiksaan, menyalin kerja murid lain dan juga bercakap bohong. Kategori-kategori salah laku. Terdapat 3 kategori salah laku. Yang pertama ialah salah laku ringan, yang kedua salah laku sederhana dan yang ketiga ialah salah laku berat. Bagi kategori salah laku ringan, ialah seperti membuat bising di dalam bilik darjah, berkeliaran serta perbuatan negatif yang tidak diingini. Contohnya ialah makan dan minum dalam bilik darjah, tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap dan juga melakukan pembaziran air atau elektrik. Bagi salah laku sederhana, perbuatan salah laku ini boleh memberi gangguan kepada ketenteraman sekolah tetapi tidak memudaratkan orang lain. Contohnya, menyalahgunakan peralatan atau sumber bekalan elektrik sekolah tanpa ada kebenaran, tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap dan juga melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali. Untuk salah laku berat, contohnya seperti biadab terhadap guru, biadab terhadap pengawas, biadab terhadap murid dan menyimpan, membawa, menghisap, mengedar atau terbabit dengan kegiatan dadah. Dan contoh yang terakhir ialah melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga. Okey, seterusnya kepada senario disiplin pelajar terbaru, mengikut statistik seramai 111,895 orang murid iaitu 16,849 murid sekolah rendah dan 95,046 murid sekolah menengah didapati terlibat dengan gejala salah laku disiplin di sekolah pada tahun 2016. Hal ini di mana ponteng sekolah adalah isu utama dalam salah laku disiplin murid sekolah. Okay, yang pertama buli. Pada tahun 2016 sebanyak 3,448 kes sahaja telah direkodkan dan untuk kes ponteng sekolah pada tahun 2017 ia mencatat rekod tertinggi untuk salah laku disiplin pelajar. Okey, seterusnya isu-isu disiplin di sekolah. Yang pertama ialah isu buli, kedua vandalisme dan yang ketiga ialah gejala seksual. Buli. Definisi buli. Buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Buli menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang lebih kuat. Secara keseluruhannya, membuli merupakan perbuatan yang tidak baik serta boleh membuatkan orang lain boleh menjadi mangsa dan mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. Kes buli berdasarkan sumber berita dan statistik. Kes yang pertama iaitu pada Berita Harian 14 Mac 2018. Pada 14 Mac 2018 yang lalu, satu rakaman video memaparkan kejadian seorang pelajar sekolah di Nilai Negeri Sembilan dipercayai menjadi mangsa buli telah tersebar di media sosial. Kejadian itu dipercayai berlaku di ruang laluan di tingkat 3 sekolah berkenaan
yang berkemungkinan boleh menyebabkan mangsa terjatuh ketika dipukul dan ditendang. Punca buli ialah cemburu. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Chong Sin Wun berkata pihaknya sudah menerima laporan kejadian itu dan mangsa dikatakan sering membuat kerja sekolah dengan rakan yang dipercayai rakan istimewa. Tindakan itu dipercayai mengundang rasa tidak puas hati sekumpulan pelajar lain dan bertindak untuk memukul mangsa. Kejadian ini telah menjadi kes polis dan pihak polis sudah mengambil tindakan yang selanjutnya. Untuk kes yang kedua iaitu daripada utusan Malaysia pada tarikh 18 Jun 2017. Mengikut statistik Kementerian Pendidikan, terdapat lebih daripada 14,000 kes buli di sekolah-sekolah di seluruh negara antara tahun 2012 dan 2015 dan sebahagian besar melibatkan penderaan fizikal. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk P. Kamalanathan, baru-baru ini turut berkata terdapat peningkatan dalam kes buli yang dilaporkan di sekolah menengah iaitu daripada 0.06% kepada 0.11% pada tahun 2017. Berdasarkan kajian Stop Cyberbullying 2017 di bawah program Digi Cyber Safe, sekurang-kurangnya 1 dalam 2 belia mengakui telah mengalami pembulian cyber di Malaysia. Dan berdasarkan statistik Cyber Security Malaysia pula, buli cyber dalam kalangan pelajar pula berlaku hampir setiap hari dan kes semakin hari semakin meningkat. Masalah yang kedua ialah vandalisme. Vandalisme, apa itu vandalisme? Menurut Kamus Dewan, vandalisme ialah satu bentuk jenayah di sisi moral. Sebarang perbuatan seperti menconteng, mengotori atau merosakkan harta benda awam dianggap sebagai vandalisme. Vandalisme juga merujuk kepada nama sebuah puak di Eropah iaitu vandal, penambahan penghapusan atau yang telah membinasakan kota Rom pada pengubahan dengan sengaja pada kurun ke-5. Dalam konteks sekolah, vandalisme ialah laku musnah yang berupa pelanggaran disiplin yang mana seperti merosakkan harta benda sekolah, merosakkan harta benda guru dan guru besar serta merosakkan harta benda kantin. Laporan statistik mencatatkan kerugian akibat vandalisme di sekolah menengah bagi pertengahan tahun 2000 ialah 40,446 yang membabitkan perbuatan merosakkan peralatan seperti meja, kerusi, pagar dan tandas. Perbuatan ini juga dilaporkan di sekolah rendah yang melibatkan kerugian sebanyak RM31,384 bagi tempoh Januari hingga Julai tahun 2000. Contoh vandalisme di sekolah ialah menconteng dinding menggunakan objek seperti pensel, pen atau marker ataupun tapak kasut. Yang kedua, mencabut batang paip tanda sekolah atau mematahkan dan merosakkan pam tanda sekolah. Yang ketiga ialah menconteng meja atau kerusi yang terdapat di dalam kelas. Yang ketiga ialah gejala seksual. Gejala seksual. Menurut Khadijah Rohani Muhammad Yunus, seksual merupakan suatu perasaan melibatkan kefahaman diri terhadap emosi dan respons seksual seseorang. Menurut Kellogg, merujuk kepada masalah tingkah laku yang tidak sesuai dari segi perkembangan, bersifat peribadi dan mengganggu serta kasar pada pandangan orang lain. Secara keseluruhannya, masalah tingkah laku ini dikaitkan dengan masalah remaja, iaitu mereka melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Berdasarkan rekod daripada Pertubuhan Sedunia WHO, bermula pada tahun 2005 hingga 2011, ia menunjukkan bahawa Malaysia juga menduduki tempat keempat daripada 10 buah negara berkaitan dengan kehamilan remaja yang berusia antara 15 hingga 19 tahun. Di Malaysia, menurut pengarah Institut Pengajian Sains Sosial daripada Universiti Putra Malaysia iaitu Profesor Dr. Mat Saleh Hassan, ia mendapati bahawa bahan pornografi terlalu mudah diambil dan diakses menerusi internet. Dan antara sebab gejala seksual di sekolah ialah keinginan murid untuk mencuba sesuatu yang baharu dan ingin mencari kepuasan serta keseronokan. Kekurangan didikan agama menyebabkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan juga kebanyakan golongan remaja lebih terdedah dengan penggunaan internet. Seterusnya, saya akan sambung ke soalan kedua iaitu huraikan punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah serta tanggungjawab guru. Menurut Hussein Mahmud dan Kamarudin Abdul Rahman, faktor besar yang menyebabkan masalah disiplin adalah faktor kewangan, faktor persekitaran dan juga faktor sekolah. Menurut Jas Laili Suzana,
Pelajar di peringkat remaja lebih mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah laku dan juga melanggar etika dan peraturan kerana pada usia begini mereka gemar melakukan apa sahaja bebas daripada halangan mana-mana pihak. Masalah disiplin juga boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Langkah mengenal pasti masalah ini sangat penting kerana dengan mengetahui punca-punca, strategi penyelesaian yang berkesan dapat diatur dengan rapi. Punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah antaranya ialah diri murid, latar belakang keluarga ataupun masalah ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, masalah persekitaran sekolah, masyarakat, media massa dan kerajaan. Faktor daripada diri murid. Mengikut Gottfredson dan McNeil, punca kemerosotan disiplin remaja pada peringkat ini ialah sikap remaja sendiri yang mudah terikut-ikut dengan perangai rakan mereka. Daripada Duke pada tahun 1980, tiap-tiap individu itu bertanggungjawab di atas perlakuan sendiri. Murid-murid berkemungkinan menjadi tidak berdisiplin kerana mengikuti kehendak-kehendak diri mereka sendiri tanpa sebarang pengaruh dari luar. Faktor daripada diri murid. Yang pertama, remaja sangat sensitif pada rupa dan bentuk badan. Dan perubahan fizikal dan perkembangan jantina yang dialami dapat menimbulkan rasa tidak selesa, tidak yakin, tidak selamat, malu dan segan. Yang kedua ialah konsep kendiri remaja yang dipengaruhi oleh perubahan fizikal dan perkembangan jantina. Jadi remaja mungkin akan menggunakan mekanisme bela diri bagi menjaga maruah mereka. Faktor diri murid. Yang pertama, pelanggaran-pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh murid-murid yang mempunyai masalah emosi. Jenis kanak-kanak ini dipanggil neurotik atau psikotik. Daripada Despert pada tahun 1965, jenis kanak-kanak ini dapat dikenali dengan gaya kelakuannya yang jahat, selalu membuat salah, melawan, ingkar dan tidak dapat dibentuk dan tidak stabil. Murid-murid yang lemah belajar dan sering gagal dalam peperiksaan akan merasa kecewa dan hilang minat untuk belajar. Jadi, murid-murid ini mempunyai kelemahan dari segi perkembangan mental mereka tersendiri. Daripada Redfern, apabila murid-murid tidak berminat dalam sesuatu mata pelajaran yang tertentu dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat mereka, jadi murid-murid akan hilang semangat belajar dan melakukan apa juga yang terlintas di hati mereka. Perubahan emosi ini memerlukan pemantauan kendiri bagi menjamin keseimbangan dalam mandiri seorang remaja serta mengelak wujudnya tingkah laku negatif. Daripada Garnevsky, keupayaan untuk memantau aktiviti kognitif adalah sangat penting terutamanya semasa proses mengawal emosi kendiri agar emosi remaja tidak menguasai diri mereka yang dizahirkan dalam bentuk tingkah laku. Keperluan menyediakan diri untuk dunia dewasa diperlukan oleh remaja. Hal ini kerana keadaan ini dapat menimbulkan beberapa perkara dalam hidup remaja iaitu dapat pendidikan dan latihan bagi mencapai kebebasan ataupun ketidakbergantungan kepada ibu bapa dalam aspek ekonomi dan kewangan. Jadi, mereka perlu mencapai kebebasan pertalian emosi dengan ibu bapa dan juga orang dewasa yang lain. Situasi remaja yang berhadapan dengan harapan dan nilai hidup bertentangan akan menimbulkan kekeliruan dan kekecewaan dalam diri mereka. Okey, sekian terima kasih. Saya akan berikan kepada sahabat saya iaitu Nur Najwa untuk teruskan pembentangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Nur Najwa binti Rosni. Sekarang saya akan membentangkan mengenai soalan 2 iaitu huraikan punca-punca kewujudan masalah disiplin dalam bilik darjah, luar bilik darjah dan luar sekolah serta tanggungjawab guru. Okey, saya akan menyambung perbincangan Azila sebentar tadi. Okey, salah satu punca masalah disiplin adalah faktor ibu bapa atau latar belakang keluarga. Okey, menurut MOS 1975, suasana keluarga adalah penting dalam kehidupan seseorang kerana keluarga membentuk hubungan sosial di antara ahli-ahli dalam keluarga tersebut. Okey, kajian-kajian Sandstrom, Maslow, Combs, Kelly dan Rogers dan juga B menunjukkan bahawa perasaan ketegangan ini akan terluah sebagai perlakuan salah penyesuaian yang dilakukan di rumah
dan di sekolah. Okey, kemiskinan serta kekurangan kemudahan di rumah juga menjadi punca kepada masalah disiplin murid. Okey, Husin Muhammad juga mendapati bahawa masalah besar yang dihadapi oleh pelajar-pelajar adalah masalah yang berkaitan dengan rumah dan juga keluarga. Okey, kajian Yaakob Haji Yusof pula menunjukkan bahawa 50% daripada murid-murid yang punting adalah murid-murid yang menghadapi banyak gangguan hidup sehari-hari. Okey, dan apabila merasa diri terpencil di sekolah, mereka akan mencari jalan keluar dengan cara lari dari sekolah. Okey, seterusnya menurut Sinder dan Peterson, dalam kajian mereka berbentuk meta-analisis telah mendapati aspek berikut berkaitan dengan keluarga amat mempengaruhi tingkah laku murid. Antaranya ialah aspek pendekatan didikan ibu bapa. Seterusnya aspek kawalan ibu bapa terhadap murid dan juga aspek murid berlatar belakangkan keluarga bermasalah. Masalah disiplin murid akan berkurangan sekiranya hubungan antara ibu bapa dan murid adalah erat menurut Goffrenson. Abdullah Sani Yahya juga menyenaraikan beberapa penyumbang, antaranya adalah keluarga yang porak-poranda disebabkan pergaduhan dan penceraian. Situasi tersebut menyebabkan anak berasa bosan untuk tinggal lama di rumah dan seterusnya mencari kediaman di luar rumah, khususnya sekolah, dengan cara yang salah iaitu melanggari peraturan sekolah. Dengan kata lain, konflik yang wujud dalam persekitaran dalam rumah murid menyebabkan mereka bersikap ganas. Implikasinya tingkah laku tersebut terbawa-bawa ke sekolah. Faktor yang seterusnya ialah faktor pengaruh rakan sebaya. Mula saya akan menerangkan mengenai rakan sebaya dahulu ya. Menurut Sharifah Al-Wais Al-Saqaf, rakan sebaya merujuk kepada sahabat daripada lingkungan umur, latar belakang dan minat yang lebih kurang sama. Bert pula menyatakan rakan sebaya merupakan satu unit sosial yang diwujudkan untuk berkongsi nilai dan perlakuan yang sama serta struktur sosial antara pemimpin dengan pengikut. Rakan sebaya di alam persekolahan adalah kumpulan rujukan pelajar yang memberikan sokongan moral dalam mencari identiti diri dan dalam pembentukan imej. Faktor pengaruh rakan sebaya. Seperti kita tahu, rakan sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian, pertuturan, orientasi kepada muzik, tarian, tayangan filem dan lain-lain. Namun masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan disiplin dan moral mereka. Rakan sebaya memainkan peranan penting dalam kehidupan remaja. Perhubungan baru seperti hubungan antara jantina, berlainan wujud dan rakan sebaya menggantikan keluarga dalam aktiviti sosial serta riadah. Remaja lebih selesa untuk melakukan aktiviti dan meluahkan perasaan mereka kepada rakan sebaya kerana bagi remaja rakan mereka lebih memahami situasi mereka. Remaja mendapat maklumat berkenaan di luar keluarga serta maklum balas mengenai keupayaan mereka daripada rakan sebaya. Remaja juga memerlukan rakan sebaya dengan mereka bagi membantu perkembangan diri. Rakan sebaya juga berpengaruh dalam membentuk akhlak dan peribadi remaja. Oleh itu rakan sebaya yang baik akan membentuk akhlak yang baik. Sebaliknya, rakan sebaya yang tidak mempunyai akhlak yang baik mempengaruhi akhlak rakannya ke arah yang tidak baik. Bab kata pepatah, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau wangi. Dan jika kita berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya. Faktor yang seterusnya ialah faktor masalah persekitaran sekolah. Mika Waller, asas segala masalah disiplin di sekolah ialah pertentangan pendapat di antara guru dan murid mengenai sesuatu keadaan di sekolah kerana masing-masing mempunyai kemahuan berlainan. Hal ini lebih buruk di peringkat sekolah menengah di mana pelajar berasa kurang senang apabila terasa dipengaruhi.
Okey, bagi faktor sekolah, antara punca masalah disiplin adalah yang pertama, kawasan yang melibatkan status sosioekonomi rendah dan tinggi dan sering dikaitkan dengan kawasan bandar dan luar bandar. Okey, status sekolah kerajaan dan persendirian. Seterusnya, falsafah dan kepercayaan pihak pentadbir sekolah dan akhir sekali susun atau fizikal sekolah. Okey, namun pelaksanaan strategi untuk mengurus masalah disiplin murid di sekolah kawasan bandar dan luar bandar adalah berlainan. Okey, Arnold, Newman, Geddy dan Dean menyokong kenyataan tersebut dengan menyatakan sekolah di kawasan luar bandar menghadapi cabaran yang lebih unik berbanding sekolah di kawasan bandar. Okey, hal tersebut disebabkan faktor geografi yang terpisah daripada segala kemudahan. Misalnya, kebanyakan sekolah di kawasan luar bandar kerap ketinggalan dalam melaksanakan strategi terkini disebabkan kesukaran pihak sekolah untuk memperolehi guru yang berkelayakan. Okey, malah kajian National Educational Longitudinal Survey pada tahun 2005 menemui 25% guru di kawasan bandar telah memperuntukkan sekurang-kurangnya 1 jam seminggu untuk mengawal disiplin murid berbanding 13% guru di kawasan luar bandar yang memperuntukkan jumlah waktu yang sama seminggu untuk mengawal disiplin murid. Okey, menurut Grege, bahawa persekitaran persekolahan yang ketat kawalannya adalah akan menimbulkan keadaan tidak berdisiplin. Okey, kerana murid-murid akan menentang kawalan ketat ini dengan berbagai-bagai kelakuan buruk seperti tidak menghormati guru, tidak bersopan dan juga menentang guru. Okey, jika guru terlalu garang hingga murid terlalu takut kepadanya, maka pertentangan terus tidak dibuat tetapi perasaan geram akan disalurkan kepada orang ketiga yang tidak bersalah. Okay, kajian yang dijalankan oleh Reno menunjukkan bahawa sekolah-sekolah yang kadar hukuman deranya tinggi mempunyai lebih masalah tidak berdisiplin daripada sekolah-sekolah yang lain. Okey, dikatakan bahawa hukuman dera lebih menimbulkan rasa kecewa daripada menolong pembelajarannya. Okey, selain daripada itu, keadaan pelajar yang sesak di dalam bilik darjah yang kecil juga boleh mendatangkan masalah tekanan dan disiplin di kalangan mereka. Okey, faktor yang seterusnya adalah faktor masyarakat. Okey, faktor yang pertama ialah keprihatinan masyarakat terhadap persekitaran. Okey, masyarakat pada hari ini menyerahkan semua urusan keselamatan harta benda dan nyawa terhadap pihak berkuasa. Okay, apabila berlaku jenayah, masyarakat hanya mendiamkan diri jika tidak melibatkan mereka dan tidak mengambil sebarang tindakan. Okey, sikap individualisme yang telah diamalkan oleh masyarakat pada hari ini mendorong kepada pertambahan masalah sosial dalam kalangan remaja khususnya pelajar sekolah. Okay, masalah disiplin berlaku kerana tiada kawalan sosial oleh masyarakat yang prihatin. Okay, pelajar hanya dipantau ketika waktu persekolahan, namun mereka bebas ketika berada di rumah. Oleh itu, masyarakat sepatutnya menjadi mata-mata untuk memerhati setiap gerak-geri mereka. Okay, masyarakat yang prihatin terhadap keadaan sekitar mampu melahirkan pelajar yang bebas masalah disiplin. Okay, faktor yang kedua ialah sikap masyarakat yang tidak berubah. Okay, masyarakat pada hari ini hanya pandai mengutuk namun tidak memberi solusi kepada penyelesaian masalah. Okey, masyarakat yang prihatin adalah masyarakat yang turut sama membantu memberi cadangan ataupun solusi untuk mengatasi masalah disiplin yang berlaku. Okey, tidak meletakkan semua bebanan tugas mendidik kepada guru sahaja. Okey, guru hanya bersama pelajar ketika di sekolah saja dan tidak sepanjang masa. Okey, jika semua bebanan di atas bahu guru, masyarakat akan lepas tangan. Sikap ini secara tidak langsung turut menjadi salah satu punca terjadinya masalah disiplin. Okey, tidak semua ibu bapa juga berada di rumah untuk mengawasi anak-anak. Oleh itu, masyarakat sekeliling bertanggungjawab untuk memantau pergerakan remaja di kawasan persekitaran. Okey. Faktor yang seterusnya ialah faktor media. Okey, faktor bagi media massa. Okey, menurut Abdul Halim Muri,
Masalah keruntuhan akhlak dan moral remaja ini kini berada pada tahap yang serius ekoran pembentukan watak remaja yang banyak dipengaruhi oleh media massa. Okey. Kesilapan dalam memilih bentuk hiburan seperti aplikasi TikTok, WeChat, Snapchat dan Musical.ly yang keterlaluan boleh menjadikan anak muda ini ketandusan akhlak yang murni dan mudah memuja idola atau artis serta terpengaruh dengan budaya luar yang merosakkan akhlak. Okey. Larkin 1997 pula menegaskan bahawa media masa khususnya televisyen mempengaruhi perkembangan kehidupan seseorang pelajar. Larkin juga menyatakan bahawa televisyen boleh menjadikan idolatry di rumah dan memberi ancaman kepada pegangan agama jika penggunaan secara melampau dan tidak dikawal. Larkin turut menegaskan bahawa penyalahgunaan televisyen boleh memberi impak yang negatif kerana mereka merupakan generasi muda yang sedang berada dalam tempoh mencari identiti tersendiri. Menurut Orestes pula, media cetak dan elektronik banyak menyebarkan fahaman seks yang keliru, pornografi, pornografi, kekerasan, keganasan melampau dan kehidupan yang liar iaitu menyimpang dari budaya dan agama. Kesan daripada pengaruh media yang tidak sihat dan tidak bertanggungjawab ini menyebabkan standard moral remaja di Asia semakin merosot, iaitu 20% remaja terlibat dengan penzinaan, 24% terlibat dengan pornografi dan pornoaksi. 21% pula seks sebelum nikah dan 35% kes juvana. Semua perkara ini menyebabkan remaja semakin bermasalah dan menyebabkan mereka terlibat dalam masalah pelanggaran disiplin di sekolah yang amat ketara. Menurut Azizi Yahaya, terdapat kesan negatif daripada televisyen melalui filem atau adegan ganas serta kurang bermoral yang ditonton oleh golongan pelajar secara berterusan dan berulang kali menyebabkan jenayah bertambah dan akhlak remaja kian rosak. Dapatan kajian dibuktikan bahawa pelajar memperuntukkan masa puratan lebih dari 2 jam sehari menonton rancangan atau filem. Kebanyakan mereka menonton bagi mendapatkan maklumat yang relevan dengan dunia sosial mereka, menghargai muzik, berseronok dan berhibur semata-mata. Misalnya pelajar menunjukkan akhlak yang tidak baik dalam proses pembelajaran di sekolah dan akhirnya boleh menjadi pendorong untuk mereka terlibat dengan masalah disiplin di sekolah. Pengaruh muzik khasnya pula seperti lirik muzik rock yang sering menimbulkan ketidakfahaman terutamanya pendengar golongan muda juga seringkali membuat bising di dalam kelas dan sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Perkara ini perlu diberi tumpuan kerana ia membawa kesan yang jelas kerana mereka menunjukkan moral yang rendah dan terdorong untuk melakukan salah satu di sekolah dan menunjukkan ciri-ciri perbuatan yang tidak baik. Pelajar juga akan cenderung bersikap biadab dan kurang ajar sekiranya dibiarkan begitu saja meskipun ketika bercakap dengan ibu bapa atau ketika berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah. Natijahnya media massa seperti televisyen dan internet kini mempunyai pengaruh yang sangat meluas terutama terhadap golongan remaja. Pelbagai konsep dan cara hidup seperti cara hidup happy go lucky, melepak, mengunjungi pesta hiburan, seks bebas dan sebagainya adalah termasuk dalam istilah budaya hedonisme. Media massa ini juga dilihat telah menjadi perantara pengaruh sama ada daripada artis tempatan maupun di luar negara yang turut memainkan peranan dalam masalah disiplin dan sosial remaja. Faktor yang seterusnya ialah faktor kerajaan. Faktor kerajaan yang pertama ialah kelonggaran penguasaan undang-undang. Sikap ibu bapa yang membantah keras langkah kementerian sedikit sebanyak mendorong ke arah kemerosotan disiplin sekolah. Contohnya ibu bapa tidak membenarkan untuk merotan anak-anak mereka. Faktor yang kedua ialah kaedah politik kerajaan. Pemerintahan kerajaan berubah, sistem pendidikan juga berubah. Contohnya penggunaan bahasa dalam mata pelajaran sains dan matematik. Faktor yang ketiga ialah kekurangan guru di sekolah. Kebanyakan sekolah kekurangan guru namun tidak diambil sebarang
tindakan. Okey, guru mengajar mata pelajaran bukan profesionnya, jadi pembelajaran menjadi tidak menarik. Okey, seterusnya merupakan tanggungjawab guru bagi mengatasi masalah disiplin di sekolah. Okey. Okey, sekarang merupakan tanggungjawab guru untuk menangani masalah disiplin. Okey, dapat dilihat bahawa kesemua faktor tersebut sangat memberi impak yang besar dalam masalah disiplin belajar. Okey, justru itu semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing agar masalah disiplin ini dapat dikurangkan. Okey, guru di sekolah perlu berhati serta bersikap terbuka dalam mendidik anak-anak remaja yang sedang meningkat dewasa. Okey, guru juga harus mewujudkan peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan daya kebolehan diri mereka mengikut kemampuan dan kesanggupan mereka. Okey, guru harus membantu pelajar untuk membentuk tabiat kerja yang baik dan menghargai kerja yang sempurna. Okay, sebagai guru juga, guru perlu mengenal pasti kesulitan atau keadaan yang tidak memuaskan dan boleh mengganggu pencapaian akademik pelajar. Okey, mengembangkan aspek peribadi dan sosial pelajar serta memberi bimbingan dan kaunseling mengenainya. Okey, kerjasama tiap-tiap guru penting juga. Okey, untuk membanteras ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Okey, guru seharusnya peka terhadap masalah ini dan mengambil tindakan segera sebelum keadaan tidak dapat dikawal lagi. Okey, guru yang masuk ke dalam bilik darjah itu harus mengambil berat dan memastikan kedatangan tiap-tiap pelajar bagi mata pelajaran yang berkenaan. Okey, guru perlulah mengenal pasti pelajar yang suka ponten dan cuba berbual serta berbincang dengan mereka secara individu untuk mengetahui masalah sebenarnya yang pelajar sedang hadapi. Dan akhir sekali, guru haruslah mempunyai kerjasama yang baik dengan ibu bapa dalam hal ehwal perkembangan pelajar, sekolah, proses pelajaran, kurikulum dan co-kurikulum. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.